Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat kurniaannya. Kita masih lagi diberikan peluang, keizinan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan, untuk terus berada di atas dunia ini, dan semoga kita semua sentiasa dirahmati dan diredai Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kaifalukum, apa khabar semua? Sihat wal afiat hendaknya, insya-Allah didoakan. Jadi pada kali ini kita akan sama-sama untuk meneruskan pembelajaran study online pendidikan Islam bersama Ustaz Rohisham Abidin di channel YouTube Ustaz Rohisham Abidin. Okey, tapi sebelum kita meneruskan pembelajaran, yang belum subscribe boleh sama-sama subscribe channel Ustaz, dan boleh sama-sama untuk kita kongsi-kongsikan ilmu, kongsi-kongsikan pengetahuan, dan kita sama-sama untuk mencari seberapa banyak ilmu yang boleh untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, untuk kali ini kita akan menyambung pembelajaran pada pelajaran ke-15. Okey, pelajaran yang ke-15 iaitu berkenaan dengan tajuk korban dan akikah, yang mana sebelum ni telah pun kita belajar tajuk pada unit 1, iaitu tajuk korban. Okey, korban dah selesai. Kita masuk pada unit 2, akikah, iaitu pada bagi pelajar tingkatan 4. Okey, jadi sama-sama untuk kita jalan untuk study online kita pada hari ini. Okey, untuk permulaan, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, sama-sama kita mulakan dengan yang pertama, duduk dengan tertib dan tenang. Seperti biasalah, duduk dengan terbaik, duduk dengan keadaan yang paling selesa, okey, untuk kita mendapatkan ilmu dan untuk kita lebih mudah memahami pembelajaran terutamanya. Kedua, mulakanlah dengan membaca surah Al-Fatihah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan insya-Allah kita akan sama-sama membacakan doa penerang hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan pembelajaran kita siap untuk siap berada di hadapan kita semua. Buku teks, buku tulis, buku nota, apa lagi? Pen, pensil, pemadam, highlighter, liquid paper, semua sekali yang perlulah. Okey, dan ikhlaskan hati. Jom kita mula untuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu bawah tajuk korban dan akikah, unit 2, akikah. Okey, kita masuk pada maksud dan hukum akikah. Maksud dan hukum akikah. Maksud akikah dulu, iaitulah binatang ternakan, yakni binatang al-an'am. Al-an'am ialah binatang ternakan lah. Binatang ternakan iaitu binatang al-an'am yang disembelih sempena kelahiran bayi. Sempena kelahiran bayi. Okey, jadi bila kita sebut tentang kelahiran bayi dan dilakukan penyembelihan binatang al-an'am padanya, itu dinamakan ibadah akikah. Okey, boleh? Akikah ialah ibadah yang dilaksanakan
sempena kelahiran bayi dengan menyembelih binatang ternakan. Okey, boleh dapat? Cantik. Hukumnya apa? Sunat muakkad dan wajib jika bernazar. Sunat muakkad ialah sunat yang dituntut. Maka setiap ibu dan bapa yang mendapat kelahiran cahaya mata, maka disunat muakkad. Disunat muakkadkan. Maksudnya dituntut untuk melaksanakan ibadah akikah. Dan wajib jika bernazar. Bernazar ni apa? Berniat untuk melakukan sesuatu ibadah kerana Allah atas sebab-sebab tertentu. Contohnya macam contoh, dia dah sebut dah, bila dapat bayi, dapat anak, dia nak akikah. Tu nazar tu. Aku bernazar bila aku dapat anak nanti, aku nak buat akikah. Maka dia dah jadi hukum wajib dah tu. Hukum wajib. Maka wajib kalau dia tak buat berdosa. Kalau sunat muakkad tadi, kalau tak buat rugi. Tak buat rugilah. Jadi sunat muakkad dan wajib jika bernazar. Dalil naqli tuntutan ibadah akikah, mari kita tengok pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Samurah bin Jundub, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi yuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Maksud dia, setiap anak yang tergadai dengan akikahnya, maka pada hari ketujuh disembelih haiwan, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah dalil tuntutan melakukan ibadah akikah. Maknanya Nabi suruh kita apabila dapatnya anak, maka kita perlu untuk membuat gadaian. Gadaian ni maksudnya orang kata apa, macam bagi balik. Bagi balik macam itulah. Nikmat yang Allah beri seorang anak, maka tanda syukur kita, tanda syukur dengan melakukan ibadah akikah itu. Bila? Pada hari ketujuh sembelih haiwan, dan pada hari ketujuh itu juga kita beri nama pada bayi dan juga dicukur rambut bayi itu. Macam tu. Jadi 3 benda yang dilakukan pada hari ketujuh kelahiran bayi, iaitu yang pertama melaksanakan ibadah akikah, yang kedua diberi nama, dan yang ketiga dicukur rambutnya. Okey, ini dalil naqli ya. Okey, seterusnya binatang ternakan, yakni binatang al-an'am yang disyariatkan akikah ada berapa? Ada 7. Ada berapa? Ada 5. Astagfirullahalazim. Ada 5, iaitu yang pertama unta, kambing yang kedua 3 kerbau, 4 biri-biri, dan kelima lembu. Boleh dapat? Jadi 5 jenis haiwan binatang al-an'am, binatang ternakan yang disyariatkan untuk kita lakukan ibadah akikah padanya. Sama dengan ibadah kurban. Sama. Ibadah kurban pun sama, haiwan yang sama. Cuma niatnya berbeza. Boleh? Pelaksanaannya juga berbeza. Okey, cantik. Boleh lagi? Boleh lah, awal lagi kan. Awal lagi. Jadi ini Ustaz bersiaran secara rakaman di surau Siti Khadijah di sekolah Ustaz, di sekolah menengah kebangsaan Tengku Badrih Arau Perlis. Jadi kepada para pelajar, sahabat-sahabat, rakan-rakan guru, ustaz-ustazah yang nak main melawat di sekolah kami ni, bersilakanlah. Gitu, kita mainlah erat-erat silaturahim antara kita kan, insya-Allah. Okey, jadi kita masuk spektrum ilmu sikit. Perkataan tergadai. Gadaian tergadai dalam hadis murtahan. Murtahan dalam hadis yang bermaksud anak tersebut tidak dapat memberi syafaat kepada kedua-dua ibu dan bapanya pada hari kiamat nanti jika ibu bapanya tidak melakukan akikah untuk anak tersebut. Maknanya apa? Anak ni boleh memberikan syafaat kepada ibu dan bapa, tapi dengan syarat
ibu dan bapa perlu untuk melaksanakan ibadah akikah kepada si anak sebagai gadaian. Macam itulah gadaian. Jika buat, anak boleh bagi syafaat. Jika tak buat, maka sebaliknya. Jadi inilah antara perkara yang perlu diambil berat oleh para ibu dan bapa apabila mendapat cahaya mata. Lakukanlah ibadah akikah, insya-Allah ada berkahnya, insya-Allah. Okey, kita masuk ke syarat sah akikah. Okey, syarat sah akikah ada berapa? Ada 4. Ada 4. Okey, yang pertama apa dia? Yang pertama, berniat akikah. Maknanya orang yang nak melaksanakan ibadah akikah, maka dia perlu berniat semasa menyembelih binatang tersebut. Maknanya bila dia nak buat sembelihan, dia kena niat waktu tu, syarat sah. Okey, yang pertama. Yang kedua, masa pelaksanaan ibadah akikah ini waktu mana? Setelah bayi dilahirkan. Maknanya masa bayi dalam perut ibu lagi boleh tak buat akikah? Tak boleh. Maknanya bila dah dilahirkan, dah keluar ke atas dunia ini, maka barulah boleh ataupun tuntutan melaksanakan ibadah akikah itu terlaksana. Jadi kena lahir dulu, barulah boleh buat akikah. Ni duduk dalam perut lagi nak buat akikah dah tak jadi. Tak boleh. Tak sah. Okey, yang ketiga iaitulah cukup umur. Cukup umur maknanya cukup umur bagi haiwan al-an'am itulah. Dia unta 5 tahun dan ke atas. Untuk unta. Lembu kerbau yang besar-besar ni, lembu dan kerbau ini 2 tahun dan ke atas, kambing 2 tahun dan ke atas, biri-biri 1 tahun atau sudah bersalin gigi. Gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Maknanya dua syarat, dua benda yang boleh kita tengok pada kambing biri-biri, iaitu sama ada dia 1 tahun ataupun gigi depan ini dah bersalin, dah bertukar setelah berumur 6 bulan ke atas. Kalau tengok 7 bulan gigi dia dah salin, boleh dah buat ibadah akikah pada kambing biri-biri. Okey, itu tadi tentang umur bagi binatang al-an'am yang dibolehkan untuk kita lakukan ibadah akikah. Okey, kemudian yang keempat iaitulah syarat sah akikah, sifat al-an'am itu sendiri, sifat binatang ternakan itu sendiri, yang mana binatang itu perlu bebas daripada penyakit dan kecacatan. Contohnya cacat yang teruk pada satu matanya, maka boleh tak buat? Tak boleh. Berpenyakit yang teruk, jika haiwan itu ada penyakit yang teruk juga tak boleh. Tempang atau kurus yang melampau juga tak boleh kita ambil binatang tersebut sebagai haiwan untuk kita lakukan akikah. Selain daripada itu kita buat macam sihat wal afiat dan cukup umur dan sebagainya, maka itu bolehlah. Tapi kalau ada kecacatan, ada penyakit, maka itu tidak dibolehkan. Gugur syarat sah bagi haiwan ternakan tersebut. Spektrum ilmu penyembelihan binatang akikah memadai dengan seekor kambing. Sebaik-baiknya ialah 2 ekor kambing bagi anak lelaki dan seekor kambing bagi anak perempuan. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa maksudnya Rasulullah SAW telah melakukan akikah untuk Hasan dan Husain, iaitu cucu baginda Nabi, dengan 2 ekor kibas, iaitu kambing biri-biri setiap seorang. Laki 2 kambing ataupun kibas, kalau perempuan 1 ekor. Macam tu cerita dia. Boleh dapat. Okey. Seterusnya perkara sunat akikah ada berapa? 2, 4, 6. Okey, 6 perkara sunat akikah. Bila nak melaksanakan ibadah akikah, maka kita perlu untuk melakukan amalan ini untuk mendapatkan pahala sunat. Yang pertama, doa semasa hendak menyembelih. Apabila nak menyembelih haiwan ternakan al-an'am untuk ibadah akikah, maka pelaksana itu perlulah untuk berdoa. Macam mana doa dia? Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka walaka hazihi aqiqatu fulan, siapa nama lah, sebut nama anak. Yang maksud dia apa? Dengan nama Allah yang maha besar, ya Allah,
binatang ini untukmu, binatang ini daripadamu, dan kembali kepadamu ini akikah siapa nama anak tersebut. Okey, yang pertama doa. Yang kedua, perkara sunat yang perlu untuk kita buat, boleh kita buat dapat pahala, iaitu menyembelih ketika matahari sedang naik. Bukan buat waktu awal-awal pagi lepas subuh tu tak boleh. Ataupun waktu tengah hari rembang tak boleh. Waktu petang senja tak boleh. Malam lagi tak boleh lah. Maknanya waktu yang sesuai afdal iaitu pada waktu pagi yang tak terlalu panas, tak terlalu sejuk sangat. Maknanya matahari sedang naik dalam area pukul 8, pukul 9, pukul 10 macam tu. Kalau main rembang dah tak dapat pahala sunat dah. Macam tu cerita dia. Okey, yang ketiga, dilakukan pada hari ke-7 selepas kelahiran. Macam tadi kita baca hadis Nabi yang mana Nabi suruh kita buat ibadah akikah pada hari ke-7. Jadi pada para pelaksana ibadah akikah, kita dah set dah bila lahirnya seorang bayi, maka boleh kira-kira dah pada hari ke-7 tu nak buat apa benda. 3 benda tadi yang kita bincang tadi tu. Yang pertama ibadah akikah, yang kedua beri nama, dan yang ketiga cukur rambutnya. Cukur rambutnya, bukan cukur kepala. Cukur kepala hilang lah. Cukur rambut. Macam tu cerita dia. Okey, tidak dipatah-patahkan tulang binatang semasa memotong daging kecuali mengikut sendi-sendinya. Maknanya tulang-tulang tu tak boleh nak kepok. Jangan kepok. Macam tu. Kiranya nak kepok, lepas tu sendi dia saja antara lengan dengan badan. Macam tu. Ataupun kaki dengan badan. Itu boleh. Ada sendi dia kan. Jadi itu perkara sunat yang perlu untuk kita buat. Mencukur rambut, cukur rambut bayi selepas penyembelihan. Selesai sembelih, kemudian barulah cukur rambut bayi. Berikan nama yang baik kepada bayi. Berikan nama yang baik kepada bayi. Jadi sembelih dulu, buat bedah akikah dulu, baru cukur rambut bayi. Bila cukur rambut bayi, baru bagi nama. Itu amalan sunnah yang boleh kita lakukan. Dan yang keenam, Nabi anjurkan kepada kita bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut bayi yang telah dicukur. Maknanya apa? Bila kita cukur rambut bayi, kita kumpul, kita pergi timbang. Bukan timbang pakai timbang kilo tu. Orang kata ada timbang angin tu. Timbang angin yang timbang yang memang orang kata pergi dekat kedai mah tu dia tahulah. Abang kata nak timbang rambut baby ni kan. Dia akan timbang. Dia akan habaq berapa gram-gram sekian gram. Maka timbangan ataupun berat bagi rambut bayi itu ditukarkan kepada jumlah emas ataupun jumlah perak. Kalau kita boleh gunakan duit juga untuk kita sedekahkan. Itu amalan sunnah yang kita boleh buat. Kalau tak buat tak apa ke? Tak apa, ini perkara sunnah sahaja. Macam tu cerita. Buat dapat pahala? Dapat. Tak buat dapat dosa? Dah rugi. Macam tu cerita dia. Okey? Boleh nak? Ada berapa? 6 perkara sunat yang perlu kita buat semasa ibadah akikah. Yang pertama doa. Yang ketiga sembelih waktu matahari naik. Yang ketiga hari ke-7. 4 jangan patah. Yang kelima cukur rambut bagi nama. Keenam sedekah emas perak. Ikut berat rambut bayi. Okey, seterusnya spektrum ilmu. Laju sangat ke? Laju sangat ke? Tak apalah, boleh rewind balik. boleh ulang balik sikit, agak tak apa nak faham tu. Stop start, fahamkan dulu betul-betul, ingat betul-betul. Kemudian kita sambung balik belajar. Itulah mudahnya sekarang ni nak belajar. Mau dengan tak mau je kan. Gitu cerita dia. Okey, spektrum ilmu. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Riwayat Muslim. Maknanya Allah paling suka nama yang mana namanya iaitulah Abdullah dan Abdul Rahman. Allahu akbar. Jadi maknanya apa? Kita nak bagi nama kepada anak kita, maka berilah nama yang paling baik. Jangan bagi nama yang panjang-panjang sangat. Kesian ke anak tu, kesian ke baby tu kan nanti besar. Nak tulis nama dalam kertas periksa ke, dia tak habis lagi, orang lain dah mula berjawab dah. Contoh kan. Kemudian apa lagi? Beri nama yang jangan terbelit-belit sangat lidah tu. Beri nama mudah-mudah. Beri nama yang ada makna, yang orang lain
tahu makna dia, senang tahu. Kadang-kadang kita nak hipster sangat pun tak apa sesuai juga. Kesian kat anak dia, semua balik kepada anak lah. Jadi kita fikirlah, beri nama anak yang pendek-pendek, mudah-mudah, yang senang diingat. Itu nama kepada anak-anak kita. Okey, tempoh pelaksanaan ada 2, iaitu sunat. Sunatnya apabila setelah sempurna kelahiran sehingga bayi itu baligh. Nah, maknanya bila bayi itu lahir sampai dia baligh, itu tempoh masa yang sunat untuk kita buat akikah. Kemudian sunat muakkad, sunat yang dituntut, iaitu pada hari ke-7 kelahiran bayi. Maknanya bila sunat muakkad yang dituntut, pahala lebih ni, pada hari ke-7 kelahiran bayi. Tapi sunat dia lebih panjang masanya apabila lahir bayi sampailah umur dia baligh. Itu sunat, nah. Okey, pembahagian daging akikah ada berapa? Ada 3 jenis, iaitu yang pertama, sunat dimasak dengan masakan yang manis dan disedahkan sesudah dimasak. Sunat masak masakan yang manis. Jangan masak pedas-pedas. Jangan masak yang terlalu masin sangat, tak boleh. Masak yang manis-manis dan sedekah. Okey, yang pertama. Yang kedua, masakan itu afdal disedekahkan kepada orang miskin. Orang-orang miskin di sekitar kita, maka sedekahlah daging akikah itu. Dan yang ketiga, masakan itu juga sunat dimakan oleh orang yang berakikah. Orang berakikah boleh makan tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, dapat. Jadi pembahagian akikah ada 3. Sunat masak manis, bagi sedekah kat orang miskin, dan orang yang berakikah juga afdal makan. Hikmah akikah yang pertama, bila main hikmah ni dia melah dah, nak habis dah. Hikmah akikah yang pertama apa dia? Menzahirkan kesyukuran semestinya kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan cahaya mata anak kita dapat anak. Kita syukur dapat anak ni. Syukur dapat anak. Tanda syukur, zahir kesyukuran, buat akikah yang pertama. Yang kedua, menghebahkan berita kelahiran supaya tidak timbul prasangka. Tiba-tiba ada anak di rumah tu, dengar bayi menangis. Wek, orang kata ni anak main mana pula ni? Orang tak tahu. Jadi cara kita nak hebohkan macam mana? Kita buatlah kenduri. Kita panggil orang mai makan. Panggil orang mai mendoakan juga untuk anak kita. Jadi secara tak langsung kita dapat menghindarkan prasangka, syakwa sangka, buruk sangka dan sebagainya. Itu hikmah akikah. Dan yang ketiga, menyuburkan sifat pemurah dan menjauhi sifat bakhil. Macam mana cara dia? Dengan cara bersedekah. Yang pertama tadi dah sedekah dah dengan rambut, timbang rambut, bagi sedekah ikut berat rambut, kan? Kemudian buat akikah, bagi sedekah orang makan pula. Allahu Akbar. Itu tanda kita ni sebenarnya sedang menuju ke arah penyucian diri dengan memberi kepada orang lain. Pemurah kita nak, insya-Allah. Okey, jadi hikmah akikah dah selesai, maka wallahu a'lam, selesai. Okey, boleh noh? Insya-Allah. Walaupun pendek, ringkas dan padat, kita harapkan untuk manfaat kita bersama. Jadi kepada para pelajar, teruslah belajar dan sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sebar-sebarkan manfaat. Dan kalau ada salah silap, mohon betulkan Ustaz, insya-Allah. Ada komen, boleh komen di bawah. Semangat dan dorongan, tunjuk ajar daripada sahabat-sahabat juga sangat diperlukan. InsyaAllah, moga-moga semua akan beroleh manfaat untuk kita bersama. Sekadar itu saja. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Apa lagi? Untuk kita bantu menyebarkan kebaikan ilmu yang kita ada sabar sedikit ini, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Syukran katsiran. Terima kasih banyak menonton. Jumpa lagi di episod pembelajaran study online akan datang bersama Ustaz Syam Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.